izin Allah kita dapat terus menyambung pengajian kitab kita, kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik, karangan Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullahu taala. Baik. Jadi insya-Allah saya baca matan kitab ni, kita sambung daripada apa yang kita berhenti pada pengajian semalam. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa in ishtabahat asy-syuhur ala asirin wa nahwihi ijtahada wujuban wa sama fa in istamarra al-ishkalu aw wafaqa ramadana aw ba'dahu sahha wa in wafaqa ma qablahu lam yasihha. Dan sekiranya menjadi samar-samar bulan-bulan, maksudnya bulan-bulan Ramadan ke, bulan Sya'ban ke, bulan Syawal ke, menjadi samar-samar, dikata dia tidak tahu, ke atas seorang tawanan ataupun sepertinya. Kalau seorang jadi tawanan dalam penjara, macam berlaku dekat beberapa tentera Uthmaniyah pada akhir khilafah Uthmaniyah dulu, berlaku perang dunia pertama. Jadi tentera-tentera Uthmaniyah ni malah tentera mujahidin, mereka yang berjihad fisabilillah mempertahankan kerajaan Uthmaniyah. Ada di kalangan mereka yang dihantar ke Yaman, mempertahankan Yaman daripada jajahan British. Ada yang mereka pergi ke Libya, sebab Libya masa itu diserang oleh Itali. Ada yang dihantar ke Algeria, sebab masa itu Perancis datang ataupun membunuh ramai rakyat Algeria Muslim, sehingga kan tercatat 1.5 juta rakyat Algeria dibunuh. Dan antaranya Imam Badi Zaman Sa'id Muslim bersama murid dia mempertahankan serangan mempertahankan timur Turki, kawasan Kurdistan di Turki daripada serangan Rusia. Dan akhirnya beliau dan juga anak beliau ditangkap dan dipenjarakan di Siberia, di utara Soviet masa itu, Rusia, Soviet Union. Jadi bila cerita dipenjarakan di satu tempat yang tak tahu siang mana, tak tahu siang ke mana. Malah lebih parah lagi, rupanya dekat Siberia ni, dekat kawasan utara Rusia ni, dia pun rasanya 6 bulan siang 6 bulan malam. 6 bulan siang 6 bulan malam, sebab kutub utara kan, dekat kutub utara. Jadi mereka ni tak tahu, kalau tengok siang malam ni tak tahu bila dah masuk bulan puasa apa, bulan tak puasa. Jadi orang yang seperti ini, sama ada sebab berada di Siberia ataupun berada dalam satu penjara yang tak tahu siang atau malam, cuma mereka tidak tahu benar masuk bulan Ramadan atau tidak. Jadi mereka ni berijtihad. Ijtihad berarti kata tengok alamat-alamat, qarinah-qarinah yang membolehkan mereka ni menghitung dan mengagak dengan hitungan tersebut, dengan qarinah dan juga tanda-tanda tadi, boleh agak dah masuk bulan Ramadan ataupun belum masuk bulan Ramadan. Ya, ijtihad ni kalau sekiranya sesuatu benda tu tak jelas. Dulu masa pengajian kita Muqaddimah Al-Rubiah pada kuliah Maghrib, kita ada bincang juga bab ijtihad dalam masalah air yang mudah najis, yang tidak boleh najis, dan air yang tidak najis. Jadi kita sama-sama dibenarkan ijtihad, tengok pada qarinah, tengok pada alamat-alamat. Jadi menyebabkan sampai kepada cenderung hati kita ni mengatakan bahawa air ni yang bersih, air ni bukan najis. Bila benda sama-sama, kita tak akan dapat nanti jadi yakin. Sebab benda yang yakin dia tak boleh ijtihad. Benda yakin tak boleh ijtihad. Macam contohnya sekarang ni kita nak solat terangkat puasa. Kita duduk sekarang ni dekat Kuala Kangsar, boleh keluar masuk tengok matahari. Jadi matahari nampak, azan pun ada. Jadi tak boleh buat ijtihad. Masuk maghrib kita ijtihad, kita rasa-rasa dalam masuk maghrib dan pakai. Tak boleh. Sebab dia ada alamat, dia ada tanda yang jelas. Masuk dengan matahari, masuk tu maghrib, tanda yang jelas. Jadi tak boleh ijtihad. Ijtihad berlaku bila benda tu sama-sama, dia tak ada bukti jelas. Baik. Jadi macam mana dalam penjara,
Dia tak tahu siang mana, tak tahu bila masuk hari, masuk bulan. Jadi orang sini bila tak tahu dah masuk bulan Ramadan atau tidak, dia ijtihad. Ijtihad ni bukan teka-teka. Teka-teka tu tak ijtihad. Maksudnya agak-agak kata kira dah masuk, tak masuk pun, kira puasa lah, tak boleh macam tu. Ijtihad ni maksudnya ada alamat-alamat dan qarinah-qarinah yang kita boleh dekat cenderungan kita rasa natijah apa benda yang kita nak cari lagi tu. Macam masuk bulan Ramadan ada alamat-alamat dia. Kita tahu kita kira siang malam dengan cara tengok dinding panas, dinding apa ni, penjara tu panas. Jadi kita rasa di siang ni, waktu gelap, senyap kat luar tu, ni malam ni. Hidup kita pun kira satu hari. Macam tu lah sampai semua tu kira lebih kurang bulan Ramadan dah masuk. Cara wujud, maksudnya cara wajib dia berijtihad. Kemudian bila mana hati dia rasa cenderung dah masuk dalam Ramadan, maka dia puasa. Faham? Bukan dalam penjara berbulan-bulan, dalam penjara Rusia macam tu lah. Sekiranya berterusan iskalnya, berterusan iskalnya maksudnya sampailah dia keluar pada penjara, sampai keluar penjara dan dibebaskan, sampai sudah dia tak tahu hak yang dia puasa hari itu betul ke tak betul bulan Ramadan. Sebab dia nak kira balik pun dia dah susah nak kira balik. Katalah 5 tahun penjara, dan lepas tu dia dibebaskan. Lepas tu dia nak kira balik puasa bulan Ramadan dan penjara 5 bulan aku puasa tu betul tak tepat dalam Ramadan. Sampailah sudah dia tak boleh dapat keputusan. Berterusan iskal, maksudnya kesabarannya. Yang dia sah puasa dia. Sah puasa dia. Baik. Ataupun bila kira-kira balik memang tempat-tempat Ramadan. Memang apa yang kira itu bulan Ramadan tepat. Katalah contoh dia masuk penjara, dia ingat tarikh penjara itu bulan Rejab. Jadi awal Rejab masuk penjara. Jadi dalam penjara itu tak susah, kadang lebih dikira satu hari. Jadi 30 Rejab dia tahu dah besok tu confirm bulan Syaban. Dia kira bulan 30 Syaban ataupun 29. Jadi besok tu Ramadan. Jadi dia puasa. Bila kira-kira balik, bila lepas keluar penjara, dia tengok memang betul tepat. Puasa dia memang betul dalam Ramadan. Dia tak ada masalah. Jadi memang maksudnya jelas puasa dia tadi tu sah. Tetapi sekiranya tengok dia puasa tu awal, katalah masuk penjara bulan Haram, jadi dia pun berijtihad, kemudian dia puasa. Bila dia keluar penjara, dia kira balik rupanya puasa dia pada bulan Syaban. Dia kena penjara setahun. Betul dia puasa rupanya bulan Syaban. Jadi bila benda jelas, bila dia keluar penjara jelas memang puasa bulan Syaban, maka puasa tadi itu tidak sah bagi bulan Ramadan. Dia dapat pahala pun pada puasa. Tapi untuk bulan Ramadan puasa tahun itu tak sah. Jadi dia kena menggok balik sebulan. Dia kena menggok sebulan, tapi insya-Allah dia dapat pahala sebab puasa. Dia puasa. Nampak tak? Baik. Jadi sini dia tak beritahu satu permasalahan. Jadi jelas tuan-tuan, kalau sekiranya sini saya lupa dia sebut. Ataupun dikata sekiranya dia puasa, lepas tu bila dia keluar penjara, rupanya sebulan dia puasa tadi tu sebulan selepas. Bulan lepas Ramadan. Tengok kira balik rupanya bulan Syawal. Jadi puasa bulan Syawal. Kalau sekiranya dia dulu puasa 30 hari bulan Syawal, tepat-tepat bulan Syawal 30 hari, sah tak puasa dia tuan-tuan? Puasa dia sah. Nampak tak? Kecuali satu hari. Kecuali satu hari tak sah, itu hari raya. Kalau dia tempat puasa hari raya, hari itu tak sah. Tapi hari yang kedua sampailah hari bulan Syawal itu puasa dia sah bagi bulan Ramadan yang sebelum itu. Faham tak masalah ni? Jadi dia ijtihad, dia pun puasa sebulan. Bila dia keluar penjara, rupanya dikira balik masa dia puasa tu kena bulan Syawal. Bulan Ramadan sebelum tu sebulan dia tak puasa. Sebab ingatkan bulan Syaban, masa yang bulan Ramadan tu ingat bulan Syaban, tapi dia bulan Ramadan. Jadi puasa dia hukum dia sah, kecuali hari-hari pertama tak sah. Jadi dia kena bawa satu hari saja. Kalau sekiranya memang Ramadan 30 hari dan dia puasa 30 hari masuk satu Syawal. Kenapa sah? Sebab hukum puasa Syawal tu jadi qada. Jadi qada pada bulan Ramadan yang sebelumnya. Nampak tak? Tapi kalau sebulan sebelum jadi puasa tadi sebelum masuk bulan Syaban, maka tak sah puasa dia. Tapi dapat pahala puasa. Dia dapat pahala puasa sebab dia puasa dengan syarat dia semua. Tapi tidak menjadi puasa Ramadan.
Baik, kalau katalah dia 5 tahun kena penjara, 5 tahun kena penjara, dan dia berijtihad puasa sepanjang 5 tahun, sebulan. Bila dia keluar penjara, tengok-tengok semua puasa dia tadi itu pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban. Maksudnya daripada tahun pertama sepenjara, dia puasa pada bulan Syaban, bukan Ramadan. Tahun kedua macam tu juga, bulan Syaban sampai dia berkata. Jadi, macam mana tentang kisah ini? Kena kotak berapa lama? 5 tahun. Nah, dia kena kotak setahun saja. Dia tu kena kotak setahun. 4 tahun puasa dia sah untuk Ramadan. 1 tahun saja tak sah. Tahun bila? Tahun pertama. Bukan tahun pertama, tahun akhir. Tahun pertama dia puasa nama itu dah tahun pertama. Tahun pertama dia puasa bulan Syaban, dan tahun pertama dia puasa bulan Syaban. Jadi bulan Ramadan tu tak sah puasa dia untuk tahun tu. Tapi tahun depan dia puasa bulan Syaban juga. Tapi puasa bulan Syaban tadi tu jadi qada pada bulan Ramadan tahun lepas. Nampak? Jadi begitulah sampai tahun yang keempat semua jadi qada balik yang sebelum dia. Jadi dia kena puasa 1 tahun. Qada balik yang pertama tak sah. Baik. Jadi tahun terakhir itulah tahun terakhir yang tak sah. Sebab tahun pertama tadi itu diqada balik pada tahun depan. Jadi pada tahun yang terakhir di bulan Syaban hari yang tak memadai. Baik. Kemudian dikata wa syartu sawmi al-niyatu wal imsaku 'anil mufattirat. Dan syarat puasa, ini atau kata lain rukun puasa. Niat. Pertama sekali rukun puasa adalah niat, dan kemudian yang kedua al-imsak, menahan diri daripada segala perkara yang berkaitan puasa. Jadi puasa ni tak macam ibadah yang lain. Sebab ibadah lain banyak ada perbuatan-perbuatan yang khusus ataupun perkara yang khusus, lepas tu syarat dan rukun dalam ibadah lain biasanya banyak. Tapi puasa ni sebabnya kita tahan diri saja. Jadi rukunnya hanya 2 saja. Betapanya kita niat. Sebab Nabi SAW suruh dalam hadis sahih, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Hanya sahaja bagi setiap amalan itu dihitung dengan niat. Nampak? Dan bagi seseorang itu apa yang diniatkan. Jadi mari kita bahas dalam pengajian fiqh sebelum ni. Niat dia membezakan antara adat dengan ibadat. Dan juga kadang-kadang niat membezakan di antara ibadat. Sebab niat membezakan antara ibadat sunat dan wajib. Dan niat juga membezakan antara adat kita. Adat kita contohnya dulu adat kebiasaan saja. Dulu ke masjid untuk rehat, dapatlah rehat. Tapi kalau kita dulu ke masjid ni niat i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Membezakan niat. Kita niatkan kerana nak menuntut ilmu, dapat fadilah menuntut ilmu. Itulah niat kita menjadikan amalan kita tu ibadah. Baik. Jadi kalau seorang pun tak niat, dia tak niat apa ni, terbit matahari dia tak makan. Apa yang dia dapat matahari? Tak ada langsung niat puasa Ramadan. Dia dapat diet je lah. Dapat diet tapi tak dapat puasa. Baik. Kemudian kita fayanwi li kulli yawmin fa in kana fardan wajaba ta'yinuhu wa tabyituhu min al-layl wa akmaluhu an yanwiya sawma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Maka wajib diniat bagi setiap hari. Ini mazhab jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i kita. Sebab setiap hari Ramadan adalah ibadah yang tersendiri. Dan setiap ibadah kena niat. Maksudnya kena ada niat. Contohnya kita masuk masjid atau kita solat malam. Kita solat malam tahajud, qiyamul lail. Kita nak solat 11 rakaat, 8 tahajud, 3 witir. Boleh tu kita niat sekali hawa. Maksud dia saya terus sembahyang 11 rakaat dalam malam. Lepas tu 2 rakaat kita beri salam, lepas kita bangkit tak berniat. Mana sah? Mana sah solat-solat kita yang akan berniat tadi? Sebab setiap solat, walaupun package kita solat tahajud tadi itu 11 rakaat dengan witir, tapi solat malam 2 kan? Solat tu lain masna Nabi kata. Solat malam tu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi setiap rakaat tadi, setiap 2 rakaat tu kena niat, kena niat. Sebab dia adalah solat ibadah yang tersendiri. Begitu juga puasa. Walaupun puasa Ramadan ni memang wajib tu sebulan.
Wajib dia memang sebulan. Tapi setiap hari itu adalah satu tuntutan yang tersendiri. Hari pertama, hari kedua. Jadi sebab itulah setiap hari itu wajibnya. Ini mazhab jumhur ulama. Jadi wajib untuk setiap hari kita lihat yang tersendiri. Nampak wajib. Cuma mazhab Maliki membolehkan seseorang itu kalau masuk bulan Ramadan dia lihat sebulan. Dia lihat sebulan. Ini mazhab Maliki. Tidak mazhab kita Syafi'i. Nampak tak? Dengan syarat Maliki kata, mazhab Maliki mengatakan boleh niat sebulan sekiranya tadabbur berterusan. Maksudnya memang kita niat sebulan dalam Maliki lah. Maksudnya dia niat bulan Ramadan ni, besok satu Ramadan dia niat saja berpuasa sebulan Ramadan ni bagi tahun ni. Fardu Ramadan sebulan bagi tahun ni kena Ramadan. Jadi memang daripada awal Ramadan sampai akhir Ramadan memang dia puasa berterusan. Dan di sisi Malikiyah, kalau dia tidak berbahagia niat pada hari esok sampai di bulan Ramadan, puasa dia sah. Sebab dia ada tadabbur berterusan. Tapi ada mazhab Maliki katakan kalau tengah-tengah Ramadan tiba-tiba dia musafir, dia pergi Jitera. Dia pergi ke Kedah ke Jitera. Walaupun dia puasa, tapi hukum puasa dia tak wajib. Orang yang contohnya dia bertolak ke Jitera sebelum subuh, nanti kita ceritakan. Dan dia saya 3 hari dia balik. Dan dia saya 3 hari tak termasuk hari pergi. Jadi hari dia pergi sana musafir hari Ahad juga. Isnin dan Selasa. Khamis dia balik ke Kuala Kangsar balik. Sepanjang 5 hari ini status dia apa? Musafir. 5 hari ini walaupun dia puasa, tapi hukum pada diri dia tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Walaupun dia puasa, tapi di sisi mazhab Maliki tadabbur maksudnya kewajipan dia puasa berterusan setelah Ramadan tadi dah terputus. Jadi niat yang sebulan tadi dah tak sah bagi sepanjang 5 hari ini dan hari selepas dia. Ini di sisi mazhab Maliki. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak taklid mazhab, kita nak ikut mazhab lain dalam beberapa keadaan, bukan tak boleh. Kalau ada keperluan darurat boleh ikut mazhab lain. Tetapi dengan mengetahui syarat-syarat dan rukun mazhab tersebut, bukan ikut saja. Nampak tak? Contohnya lain dalam bab taharah, mungkin dia nampak lagi jelas. Kalau seorang tu dia belajar mazhab Maliki, saya dulu belajar mazhab Maliki sebab saya duduk Sudan, orang Sudan mazhab Maliki. Lama saya belajar mazhab Maliki, lepas itu ujung alhamdulillah jumpa guru kami Syekh Muhammad Abdullah Ali Muhyiddin, dia orang Yaman, jadi Syafi'i. Dan kata Syafi'i seorang yang alim faqih dalam mazhab Syafi'i dan ada sanad mazhab. Bukan sekadar mazhab Syafi'i saja, dia ada 5 sanad mazhab. Masuk mazhab Zaidiyah, mazhab Syiah Zaidiyah ada sanadnya. Jadi alhamdulillah kami pun dapatlah khatam kitab fiqh dengan dia. Maksud kita yang kita baca sekali kitab Umdatus Salik ni 2 kali kita khatam dengan dia. Ada sanadnya sampai kepada kita. Jadi yang pentingnya dalam mazhab Maliki, contohnya kalau seorang belajar mazhab Maliki ni, kalau bersentuhan orang berwudu, lelaki berwudu, sentuh perempuan yang bukan mahram, wudu dia tak batal selagi mana sentuhan tadi tidak bersyahwat. Kalau bersyahwat batal. Dan yang ajaib dalam mazhab Maliki, hatta kalau disentuh perempuan atau lelaki dengan syahwat, itu batal. Nampak tak? Kita mazhab Syafi'i memanglah kalau tersentuh walaupun tak sengaja, walaupun kawan tidur ataupun kita memang tak sengaja untuk pulang, bukan ada perempuan, batal wudu dia. Walaupun tak sengaja, walaupun tak syahwat. Tapi kita akan pegang atas hati, walaupun syahwat tak batal. Nampak tak batal. Tapi Maliki kalau pegang atas hati, syahwat batal. Tapi kalau pegang atas sentuh kulit ni, tak bersyahwat dah batal. Nampak? Katalah seorang tu dia nak taklid mazhab Maliki dekat Masjid Haram sebab nak tawaf payah kan, kita langkah perempuan terpegang semua, boleh taklid. Kalau dia rasa payah dengan mazhab Syafi'i, tersentuh sikit batal, dia tukar mazhab Maliki. Tapi dengan syarat dia kata apa syarat mazhab Maliki dalam wudu. Imam Malik isyaratkan apa? Ketika wudu mesti gosok betul wudu. Kita ambil wudu dekat kolam kan, celup tangan, lepas tu kepada kita tepek sikit ke depan. Yang mazhab Syafi'i itu sah, tapi Maliki tak sah. Dia tidak wudu, mereka wajib gosok. Nampak? Setakat celup-celup ini tak boleh dalam mazhab Maliki. Lepas tu kepala mereka wajib basuh semua. Nampak?
Saya tak nak dah sebut kenapa khilaf diganggu semua sebab ayat Quran huruf ba dalam surah Al-Maidah tu. Wamsahu bi ru'usikum. Macam mana ulama faham huruf ba ni? Imam Syafi'i faham lain, Imam Malik faham lain. Sebab ba dalam bahasa Arab tentu ada kitab Jurjani, dalam kitab Awal Al-Miyah. Ba ni saja ada 14 peranan. Ada 14 nama. Macam mana nak faham mana-mana ni? Itu ulama-ulama yang tahu. Nampak nama besar. Baik. Jadi kalau seorang berkata dia ambil sembahyang ke mazhab Syafi'i, dia celuk-celuk tangan saja, kepala dia satu sikit saja, nampak? Kemudian dia tengah satu ayat kepada telefon naik ada orang panggil cakap dari apa ni, call dia pun sembang sampai setengah. Lepas tu dia sambung balik basuh kaki. Mazhab Syafi'i memang sah untuk ni, tapi mazhab Maliki dah tak sah sebab dia tak busuk, dia minta delik. Tadi busuk-busuk dia tak buat. Maliki kata wudu dia tak sah. Kemudian dia tak sambung kepada semua. Maliki kata tak sah. Kemudian dia cakap telefon lama setengah jam di antara wudu. Kali bukan Maliki dia kena wudu lain. Nampak dia bagi mualat dalam masalah ni. Mazhab Syafi'i kan masalah tuan-tuan ambil sembahyang basuh ke tangan ke rumah, ayat tak ada. Naik motor sampai ke masjid sambung pula basuh pada basuh kaki. Mazhab Syafi'i sah, tak ada masalah. Lagi mana tak batal wudu tengah-tengah tadi. Tapi Maliki tak boleh. Dah panjang tempoh dia. Dah panjang tempoh dia, dia panggil dah tiada kemualan. Jadi kalau seorang ambil wudu mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i sah wudu dia. Tapi tiba-tiba bila dia satu perempuan kata tak apa, aku ikut mazhab Maliki, kira tak batal. Sebenarnya dua mazhab dah batal. Mazhab Maliki awal tadi dah tak sah wudu dia, sekarang tapi sah ikut mazhab Syafi'i. Nampak tak? Tapi sekarang ni bila sentuh dia kata ikut mazhab Maliki. Sebenarnya mazhab Syafi'i dah batal dan mazhab Maliki pun wudu memang tak sah. Faham? Baik, kan mungkin masa pening kalau sikit lah, bukan awal lah ada masa berbeza macam ni sekali ni semua. Dan terang tu dipanjang. Terang macam mana start ni khilaf ni tuan-tuan dipanjang. Dia semua melibatkan soal yang banyak sangat. Soal memahami ayat Quran. Dan soal memahami Quran ni tuan-tuan, kalau kita nak rasa macam awal lah Imam Syafi'i faham lagu ni, Imam Malik faham lagu ni, jadi serabut tu kita berbeza-beza pendapat tuan-tuan. Para sahabat tu sisi pendapat dalam memahami ayat Quran. Para sahabat. So tak payah kalau kita rasa berat ke sahabat. Apa tak payah rasa nak kata imam-imam ni pun bersalah pendapat. Para sahabat salah pendapat. Hatta mazhab tu wujud sama sahabat ni. Sahabat dah ada pendapat sekian, berbeza sahabat sekian. Nampak? Padahal sebenarnya mazhab-mazhab yang ada ni kebanyakan adalah kutipan-kutipan daripada fatwa sahabat. Nampak? Imam Syafi'i kutip fatwa-fatwa sahabat. Kemudian dia saring tengok mana yang dirikatkan sunnah, mana yang dirikatkan Quran. Macam tu lah. Imam Malik macam juga ada hujah tu. Dan tak ada boleh kita nak kata dia betul di sana. Semua betul. Tapi cuma mereka ada method dan disiplin ilmu yang tak boleh kita main langgar saja. Kalau kita nak faham, kita ikut method mereka. Nampak? Tapi itulah nak kata buatnya nak faham hanya perlukan kuliah yang panjang. Faham tentang khilaf ulama. Jadi kita ni yang bukan ulama mujtahid, malah kita pun macam Quran kita nak faham sangat. Nampak? Saya katakan Syekh Muhammad Abdullah Ibn Idris seperti saya sebut tadi, ada sanad 5 mazhab. 5 mazhab sanad. Tafakuh. Belajar daripada kecil lagi dah dibesarkan di rumah ulama. Dan kitab ni kalau ada khatam, betul-betul kitab. Hatta khatam Ustaz Ahmad. Ustaz Imam Ahmad yang 20 jilid dia khatam kulit ke kulit. Kitab 10 sitah ni tak tahu bukan di mana. Sitah dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Dan kitab-kitab pelik-pelik banyak khatam. Tapi dia sendiri kata, aku sendiri pun taklid pada mazhab Syafi'i. Itu pun dia turan Quraisy kan. Bahasa Arab ni bahasa Quraisy asalnya. Jadi nak kata dia sendiri kata bukan kita nak kata boleh tu pun faham ilmu ni direct dari Quran dan Sunnah. Kita perlukan ulama ahli fiqh. Mereka yang lebih memahami. Imam Tirmidzi sendiri dalam kitab Sunan Tirmidzi dalam kitab hadis, bila dia datangkan beberapa riwayat hadis, kemudian dia kata hukum ahkam ni serah pada ahli fiqh. Dia kata amal ahkam, dan dia kata ada hukum ahkam falil fuqaha di sisi ulama fiqh. Fa innahum adra bil ahkam. Sebab Imam Tirmidzi kata ahli fiqh ni mereka lebih tahu. Maksud dia Imam Sa'ad adalah Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Laith bin Sa'ad dan seperti mereka. Baik. Jadi kita nak kata tadi masalah niat puasa sebulan boleh tuan-tuan. Dalam keadaan yang kita rasa risau
takut terlupa niat bagi setiap hari. Maka ulama kata syarat ihtiyar. Ihtiyar ini maksudnya atas dasar berhati-hati. Bila masuk awal Ramadan, kita puasa, kita niat setiap hari, tetapi kita niat juga sebulan. Moga-moga kalau sekiranya terlupa niat, kita dah niat sebulan tadi, sah di sisi Maliki. Di sisi Imam Malik, kita boleh puasa sah. Jadi akan jalan keluar. Nampak tak? Jadi kita niat juga kalau masuk awal Ramadan, niat juga puasa sebulan taklid mazhab Maliki. Tapi bila setiap malam kita niat juga, niat juga jangan kita saja tak niat. Niat juga setiap hari sebab ni mazhab jumhur. Maksudnya 3 mazhab lain mewajibkan niat setiap malam. Baik. Cuma kalau kita terlupa, sekurang-kurangnya selamatlah ikut fatwa Imam Malik, masih selamat lagi. Maksudnya baik. Kemudian dikata sekira dia fardu, maksudnya sekira puasa kita fardu. Semalam kita sebutkan puasa fardu ni selain puasa Ramadan, puasa qada, puasa nazar, kemudian puasa kafarah dan juga puasa istisqa. Jadi semua puasa fardu ni wajib ta'yin. Wajib ta'yin maksudnya wajib spesifikkan puasa kita puasa apa. Jadi setiap malam ni bulan Ramadan ni kita puasa, kita kata apa? Saum Ramadan adai fardu Ramadan. Aku puasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan. Kalau orang besok katalah dia ada puasa qada pada bulan-bulan lain nanti, bila dia nak puasa esok, wajib dia puasa dan dia niat pada waktu malam dan dia sebutkan, maksudnya dia spesifikkan dalam hati dia puasa ni untuk qada Ramadan. Dia tak boleh umum saja, besok saja aku puasa. Dia tak spesifikkan puasa. Jadi kalau wajib dia kena takyidkan puasa Ramadan. Kalau dia ada nazar, dia bernazar nak puasa, dia kena spesifikkan dalam hati dia niat dia besok ni puasa wajib untuk nazar. Kalau dia ada kafarah begitu juga. Jadi kena takyid, letakkan. Wa tabituhu min al-lail. Dan wajib niat segala puasa fardu ni pada waktu malam sebelum terbit fajar. Bermula daripada tenggelam matahari dah boleh niat untuk maghrib dan sehari untuk esok sampai sebelum terbit fajar. Terbit fajar shadiq, fajar yang betul. Ada pun fajar kadhib masih lagi ada dua. Tempat fajar ada dua. Fajar ni ada dua. Pertama dipanggil fajar kadhib. Fajar kadhib. Fajar kadhib ni kalau terjemah bahasa kita fajar bohong, tipu. Yang kedua fajar shadiq. Fajar shadiq fajar yang betul. Fajar shadiq ni waktu subuh. Waktu subuh tu ada terbit satu fajar. Dia panggil fajar kadhib. Tapi kita payah nak nampak sebab negara kita biasa berawan. Apa ni? Ialah awan banyak kedai kan, ni tak nampak sangat fajar. Dia keluar asal, lepas tu dia hilang. Yang ni fajar kadhib. Baik. Maksud dia kat sini sebelum terbit fajar shadiq itu sebelum subuh. Jadi wajib kita niat pada waktu ni. Kalau dah siang baru nak niat, maka tak sah lagi dah niat puasa tersebut. Dan dikata yang sempurna dia niat, dikata saum Ramadan an adai fardhi Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku berpuasa esok hari bagi bulan, bagi puasa fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Seperti mana yang kita dah belajar apa ni, yang ini dah berkaitan dengan kecil kan. Tapi tuan-tuan, niat ni sebenarnya bukan mulut kita ni, bukan lafaz mulut kita ni. Niat di hati. Itu sudah niat. Kita lafazkan untuk peringat hati. Kita lafazkan itu untuk peringat hati kita, supaya kita betul-betul ingat kita puasa untuk esok hari bulan aku puasa Ramadan untuk tahun ini kerana Allah Ta'ala. Jadi kita sebut tu hati kita tu yang dia. Jadi kalau kita sebut dengan mulut sekalipun, tapi dalam keadaan hati kita lalai, syukur tak asal dalam niat ni. Sama macam solat lah. Sama macam solat dan wudu. Kalau dia wudu, dia kata apa? Nawaitu rafa'ala hadathi aswari lillahi ta'ala. Saja buka ada kecil dalam ta'ala. Dia cakap tu memang nak jadi macam skrip mulut dia. Dah biasa, rutin dia sebut. Tapi sebenarnya hati dia tak ingat tu. Jadi dia tak jadi niat. Ni hanya lepas mulut. Solat dia tinggal. Solat fardu dhuhri al-aqdati lillahi ta'ala. Saja bukan fardu zuhur, tapi sebenarnya hati dia untuk tak ada rasa betul. Jadi tak sama. Nampak? Hatta Imam Ibn Hajar Al-Haytami sebut, walaupun seorang tu Ibn Hajar Al-Haytami ni tuan-tuan, ini ulama besar dalam Syafi'i, sandaran fatwa. Mufti di Makkah masa dulu tahun 974 Hijrah dia meninggal. 974 Hijrah.
Di sebuah kitab yang masyhur, kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau kata, walaupun seseorang itu bersahur untuk kuat puasa esok, tapi dia tak niat. Dia tak niat puasa, kata sahur tadi tak mengambil dia tak niat. Nampak? Sebab kadang saya biasa dengar ada orang kata dah sahur tu, maksud dia niat puasa lah. Tak, sahur tak niat. Adik belajar dia kata, dia kata walaupun seorang bersahur, tapi dia tak datang dengan niat, kata sahur tadi tak mengambil dia tak niat. Dia kena juga datang dengan niat dan hati dia. Untuk puasa esok. Baik. Dia kata walau akhbarahu bi ru'yati lailat asy-syakki man yathiqu bihi mimman la yaqbaluhu al-hakim min iswatin wa 'abidin wa sibyanin fanawa bina'an 'ala dhalika fakana minhu sahha. Kalau sekiranya seseorang itu bagi tahu pada dia nampak anak bulan pada malam syak. Malam syak tu maksud dia malam 30. Nampak tak? Hari 29 pada 30 hari Sabtu hari syak. Tapi orang yang beritahu ni kata seorang yang dia thiqah, maksudnya dia percaya. Tetapi daripada kalangan mereka yang hakim tak boleh terima kesaksian, sama ada sebab dia perempuan ataupun hamba ataupun kanak-kanak. Perbahasan ni ada kaitan dengan perbahasan yang semalam. Kita sebutkan semalam hari syak, hari apa? Hari 30 Syakban, yang mana ada orang dah mula kata nampak 6 bulan. Tetapi orang kata nampak 6 bulan, tapi semua yang kata nampak ni kesaksian dia tak diterima oleh hakim. Kesaksian dia tak diterima oleh hakim. Nampak tak? Jadi hakim kena kata ni hari 30. Besok adalah hari 30 Syakban, bukan 1 Ramadan. Nampak? Tapi masalah yang di sini, dia sendiri dengar ada orang beritahu dia. Macam saya cerita semalam, perempuan tua, makcik ni, dia seorang yang alim, bukan saja bagi fatwa. Contohnya untuk buku, dia hambatkan anak dia sendiri. Mak nampak anak bulan besok ni. Ish, kata mak ni lama dalam bidang fatwa ni, 4 tahun sangat. Betul dia kata, nak abang dekat hakim, hakim ni terima fatwa mak sebab mak ni perempuan. Tapi mak hambatkan hang kata, mak nampak anak bulan. Jadi dia anak memang tahu mak dia seorang yang salihah, tahajud dan tinggal apa semua, ada dipercayai, ada ilmu pula. Jadi kes macam ni dia kata apa? Dia kata dan dia niat untuk puasa besok, walaupun hakim dah bagi tahu besok hari 30 Syakban, dia niat puasa besok. Nampak tak? Dan sememangnya kemudian dia besok tu rupanya memang putus 1 Ramadan. Sebenarnya cerita yang semalam. Besok orang-orang pakat tak puasa sebab hakim kata besok 30 Syakban, dia puasa. Sebab apa? Sebab mak dia kata nampak dia pun puasa. Dia niat sebab dia kata mak aku abang aku. Tiba-tiba besok 3 orang Tok Guru tu main, abang kata sedang dapat 6 bulan. Jadi puasa dia sah. Nampak tak tuan-tuan? Puasa dia sah. Tapi puasa orang sendiri dia, walaupun dia bilang tadi tak sah. Contohnya kita ni, hakim kata besok hari syak, hari 30 Syakban. Tapi kita duk dengar-dengar orang cakap. Ada kata orang dengar, katanya perempuan tu dengar, kata dengar, kata perempuan tu kata besok nampak 6 bulan. Jadi kita kita juga tak pasti. Kita tak dengar dia lagi. Kita kata aku niat puasa juga. Pokok besok betul 1 Ramadan. Kita pun niat puasa. Besok yang saya cerita semalam tu, 3 orang Tok tu abang memang nampak 6 bulan semalam. Sah tak puasa kita? Kata puasa kita tak sah. Nampak? Hak kita ni tak sah. Nampak tak berbelit sikit masalah ni. Sebab kes kita ni, kita tak nampak dan kita tak dengar sendiri. Orang yang kita boleh percayai itu kata nampak. Kita hanya dengar rumas cerita orang, khabar angin itu. Jadi puasa orang ni tak sah pada hari syak. Tapi kes yang sebenarnya kita ni tak sah ni, dia dengar sendiri orang yang dipercayai. Cuma orang ni apa? Kesaksian dia boleh terima. Kesaksian dia boleh terima sebab sama ada dia perempuan ataupun dia hamba ataupun dia kanak-kanak. Tapi oleh kerana dia percaya, boleh jadi kanak-kanak, budak kecil tapi alim. Boleh budak tak balik, maksudnya budak tak balik. Katalah umur 10 tahun, tapi dia alim. Dan dia kata saya nampak 6 bulan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bertiga saja pemilik zaman sains, dia tak balik lagi tuan-tuan. Dia berdebat dengan ulama-ulama, dia semua ulama takut dengan dia. Dia tak balik lagi. Boleh jadi ada budak macam ni. Katalah macam Imam Ibn Zaman Sanusi, dia kata dapat 6 bulan. Kita percaya, itu umur besar ni, walaupun dia kecil, jangan tengok umur dia. Kita
puasa. Dan kes macam ni puasa kita sah. Sebab kita dengar dia kata. Nampak tak? Bagi orang yang tak dengar sendiri, dia main puasa saja, puasa dia tak sah. Walaupun dia diam. Nampak tak? Bayangkan tadi perbahasan ni panjang lagi, tapi masa kita sampai jam setengah saja. Nampak tak? Jadi setakat ni, seminggu ni, kita punya orang pengajian kita BKI ni dah mampu kita baca. Walaupun masih ada di bahasa-bahasa saja. Tapi tak apalah tuan-tuan, kembali kita sebutkan la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Benda kita nak capai semua, jangan sampai tinggal semua. Manakala mampu kita baca kitab ni. Saya mohon maaf sepanjang pengajian kita di masjid ni. Sekiranya saya nak ikat rasa salah silap, juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan katsira teman-teman yang hadir dan juga yang menyumbang bermanfaat. Tapi saya sebenarnya saya buat pengajian ni. Jadi kami doa saja Allah SWT saja yang membalas kebaikan tuan-tuan atas keprihatinan dan semangat tuan-tuan kepada kami. Jazakumullah khairan katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una